Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So sorry hari ni kita buat dekat hall. Sebab apa? Macam biasa, benda-benda besar ni tak muat dekat dalam bilik kecil aku tu. Jadi hari ni, benda yang ada atas meja ni adalah seketul TV daripada Prism Plus. Modelnya adalah Q55QE. Senang cerita, TV Android box ataupun TV Android bersaiz 55 inci. Jadi aku tak nak buat macam video tipikal kan, nak cerita spek-spek ringkas dia apa. Aku just nak buat unboxing, kita set up dia, kita akan terus buat first impression. Boleh pergi, tak boleh pergi, go tak go, on tak on. Jadi sebelum kita unbox dan pasang, TV Prism Plus Q55Q ini dijual dengan tanda harga RM2,299. Which is bagi aku, kalau based on the spec sheet, aku nampak dia adalah 55 inci, pakai IPS Quantum, ada Android terbina 4K Android, ada HDR10, ada Dolby Atmos, ada True Sound punya sistem. Aku boleh katakan what a bargain lah. Harga yang boleh dikatakan agak munasabah. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita unbox, kita tengok macam manakah rupa dia. Let's go. So again, macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Besar, 55 inci. Itu hari kita unbox TV Huawei tu lebih kurang 65 inci. Ini adalah 10 inch less lah. Dan actually aku minta dia hantar yang 65, tapi dia cakap for timing ini yang diorang boleh bagi untuk kita tengok dan ulaskan lah. Jadi jom kita buka. Mana unboxing knife aku? Alright, kat bawah ni. Jadi kita bukakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Makin lama kita menerima besar-besar punya item, aku rasa tak lama lagi memang kena upgrade studio lah Kita kena ambil unit yang lebih besar dan lebih tinggi. Sebab apa? Unit aku ni quite rendah actually. Alright, sekejap kita turun ke bawah. Alright, so first thing first, kita dapat dia punya kaki. Mungkin salah satu daripada dua kaki, dari dua kaki kat sini. Alright, lepas tu kita dapat dia punya wire power cable. So ada form ni. Alright, ini adalah TV dia ataupun display dia. Kita letak dulu. Terdapatnya beberapa dia punya remote control, kabel-kabel dia dan juga bateri dan juga manual lah. Alright, jadi jom kita pasang, nanti kita tengok macam manakah penawaran dia. Stay tune. So now kita nak bercerita pasal dia punya display dan lain-lain lah. Sebab kita aku kena duduk, sebab TV ni agak tinggi kan, jadi tak nampak kalau nak explain pada korang. So, bila mana aku dah set up tadi, dan macam mana korang dengar tadi, namanya adalah Prism Plus Q55QE. So as the name implies, again dia bersaiz 55 inci. Bukan itu saja, resolusinya adalah UHD ataupun 4K. Should be dari segi sharpness dan detail tu lebih banyak. Dan juga dia support untuk HDR10 dan juga dia mempunyai teknologi panel display jenis IPS Quantum. So aku tak pandai display sangat punya cerita, tapi apa aku boleh katakan adalah IPS adalah antara panel display yang digemari ramai. Sebab apa? Dia punya color lebih accurate dan lebih cantik. Dan IPS Quantum, nama pun dah dahsyat kan. Should be adalah a better version of IPS. Kejap lagi kita akan tengok sampel-sampel video dan sampel dia punya display. Dan sekarang kita nak navigasi ke dalam sistem dia. Jadi macam korang dengar tadi, dia mempunyai sistem Android terbina dekat dalam. Bukan Android biasa, dia adalah Android 4K yang support untuk macam Netflix, Prime Video, Live, Daily dan juga YouTube dalam mode 4K. Jadi korang punya pengalaman menonton media live streaming lebih sharp dan lebih menarik. Jadi untuk mengoperasikan dia punya sistem, of course dia memberikan korang satu remote control. One thing about this remote yang aku suka adalah dia mempunyai complete button, di mana korang ada numerical punya button, korang punya ada untuk navigate kiri kanan, back button, exit everything. Dan juga dia mempunyai fungsi-fungsi button untuk shortcut Netflix, Prime Video, YouTube dan Google Play. Dan bukan itu saja, korang bukan hanya boleh navigate TV ni macam TV lain menggunakan remote control macam sekarang ni. Korang boleh juga menggunakan voice assistant. Sebab apa? Dekat sini terdapatnya juga satu butang untuk Google Voice Assistant. Contohnya kita tekan kat sini, Open YouTube. Opening. Jadi macam korang nampak, dia akan terus buka. So instead of mencari-cari dekat sini, korang boleh terus menggunakan voice assistant. Alright, jadi itu adalah cara nak menggunakan dia punya Android system. Dan of course, korang boleh hubungkan dengan Wi-Fi 2.4 ataupun korang boleh hubungkan dengan Bluetooth. Di mana
Again, selain daripada menggunakan remote ni sebagai cara mengawal dan juga voice untuk cara mengawal, korang juga boleh menghubungkan ia dengan Bluetooth keyboard seperti yang aku punya ni. Aku tengah charge dia sekarang. Di mana korang akan nampak dia ada arrow kat sini. Jadi dia agak memudahkan tau bagi siapa yang mungkin ayah-ayah, mak-mak yang mungkin tak boleh nak tolerate menggunakan remote, susah bila nak menaik. Jadi dengan adanya keyboard macam ni, mudah untuk korang nak buat searching lah. Contoh dalam kes aku tadi, kita boleh cari Izami. Kita padam, nampak? Menggunakan keyboard Okay, Izami Gadget. Nampak? Lebih mudah menaik lah. Jadi bila kita buka pakai mouse ni, nampak ada mouse kat situ, dia akan buka aku punya channel. So sebegitu mudah. Selain daripada itu, aku nak go through lagi. Kita back kepada home. Okay, jadi macam korang nampak, ini adalah interface utama dia lah. Ini adalah typical interface untuk Android TV. Nothing much, nothing less. Selain daripada itu, korang juga boleh nak install aplikasi-aplikasi tambahan untuk menonton video. Aplikasi lain maupun aplikasi untuk gaming. Dan of course, bukan semua benda dekat Play Store telefon tu support dekat sini. Tetapi most of it support dekat sini. Contohnya, kita boleh install of course aplikasi untuk menonton video. Tapi aku nak tunjuk pada korang, nak main game dekat sini, menggunakan keyboard ni untuk menjadikan pengalaman game korang lebih mudah. So dekat sini, bila korang masuk dekat app ni, kalau korang nampak dekat atas tu dia ada Get More Apps ataupun Get More Games. So kalau korang masuk, korang akan dapat macam dia punya Android TV punya Play Store lah. Okay, ni aku dah hubungkan dengan internet aku. Alright, jadi dalam ni ada pelbagai dan korang boleh pilih sama ada korang nak apps ataupun game dekat situ. So dekat dalam gini adalah several game yang korang boleh main. Dan which is aku boleh katakan game-game yang cukup menarik untuk main kat TV lah. Of course korang tak adalah nak main PUBG menggunakan TV ni. Tapi so far so good. Di mana aku dah install Alpha Airborne ni. Kita try main Spam 2. Okay, jadi kita buka. Play. Alright. Jadi aku akan main menggunakan keyboard ini. Kita try main, kita try tengok macam mana pergi dia. Sambil-sambil itu korang boleh nilai lah kualiti dia macam mana. Okay. Woo! A few moments later. Alright, settle satu frame Jadi apa aku boleh katakan, dengan menambah aksesori untuk Bluetooth keyboard macam ni, korang boleh bermain game dekat TV ni, game-game simple yang aku boleh katakan pengalaman dia agak menarik. So far bermain Asphalt ni nampak agak smooth dan kualiti dia aku boleh katakan agak cantik pada mata aku lah dari sudut angle tepi ni. Now jom aku nak tayang pada korang ataupun aku nak belanja korang dia punya sample untuk YouTube video. Kita nak tengok dia punya 4K dia macam mana. Jom. Alright, jadi macam korang nampak dah main dalam 4K. Apa aku boleh katakan dari sudut macam ni, everything nampak detail. Color nampak pop up lah. Hijau dia nampak betul-betul saturated, memang cantik lah. Apa aku boleh katakan for the price point, ini adalah antara TV yang tercantik aku pernah ada at least lah. Sebab rumah aku tak banyak TV sangat. Ini antara one of the nice punya display. Alright, di mana macam korang nampak everything, kalau aku duduk kat sini aku boleh nampak all the detail pokok-pokok ni, akar-akar ni semua boleh nampak dengan cantik. So far bagi aku okey lah. Jadi macam sekarang dia dah loading. Sebab apa internet tak begitu laju. Sebab apa benda macam ni memang rely much on the internet punya connection lah. Kalau nak kata korang nak main YouTube ke apa. Tapi macam ni kita nak main 4K memang agak berat untuk sebuah line broadband dekat tempat ni. So selain daripada korang boleh mainkan video ataupun YouTube menggunakan korang punya remote, keyboard ataupun voice assistant dekat remote ni, korang juga boleh menggunakan casting daripada telefon korang kepada TV ini. Contohnya macam ni, kita buka YouTube dekat telefon. Dan untuk kes ni aku menggunakan iPhone. Meaning that tak perlu menggunakan peranti Android semata-mata. Sebab apa, ni ada Android TV. Korang boleh guna apa-apa telefon as long as support untuk casting ataupun screen casting. So kita buka dekat YouTube. Contohnya kita nak mainkan video Misai Gadget. Kita ambil satu lah Okay, kita tekan butang atas ni. Kalau korang nampak, kita pilih nama TV Izmir Prism Plus ni. Okay, dia akan transfer ke sini. Alright, based on resolusi yang disupport oleh video tersebut lah. Okay, jadi kita tengok. Bateri boleh go paling lama 2 hari lah. Micai 1,5 ke 2 hari. Dan jam ni boleh dapat 3 hari ke 4 hari. So
So ini adalah dan jam ni juga dia support reverse suku wireless kita maksimum kan. So kalau phone korang support 100%. reverse wireless charging, kita boleh gunakan untuk charge jam ni dengan phone. Dan kalau guna wire charger yang dibagi dalam kotak tu, agak lama juga sebenarnya, sebab dia bagi charger tu kalau ikutkan pada bacaan aku 5 volt kali dengan 2 ampere, so 10 watt. Tapi untuk charge penuh jam ni dia ambil masa agak lama juga geng, dekat-dekat 3 jam juga untuk penuhkan daripada bateri 2% hingga ke 100%. Okey, dan yang best lagi, jam ni support eSIM, which is kita boleh buat. Alright. So itu demo untuk punya screencasting lah. Overall dari segi dia punya quality display, apa aku boleh katakan 4K display as it should be dengan IPS quantum. Warna nampak cantik, image nampak sharp, tak nampak pecah. Especially kalau korang mainkan video 4K lah. Tapi of course, kalau nak main video 4K ni korang mesti mempunyai internet connection yang kuat lah. Otherwise dia akan sekat-sekat juga. So now kita nak tengok dia punya audio ataupun dia punya speaker punya quality. Even though tadi kita dah buat video dan kita dah dengar sedikit sebanyak punya audio quality, tapi aku nak buka juga video music supaya korang boleh mendapat gambaran yang lebih jelas bagaimanakah speaker yang ada pada Prism Plus Q55QE ni. Jadi jom kita buka satu video music. Alright. Ini adalah maximum. Ini adalah maximum. So dari segi dia punya audio dan speaker, aku boleh katakan agak memberangsangkan. Sebab apa? Satu, dia adalah support untuk Dolby punya audio dan juga DTS True Surround. Jadi dari segi bunyi boleh dikatakan agak sedap, cukup kuat dalam penggunaan aku. Di mana dalam kebanyakan masa aku hanya menggunakan pada 20 ke 30% saja. Kalau anda kata aku max out sampai ke full volume ataupun 100%, I believe jiran pun boleh dengar. Cumanya dari segi dia punya sound profile itu, aku boleh katakan dia punya bass tu agak sedikit kurang lah. Tetapi again, as expected untuk price range macam ini. So far again dari segi dia punya speaker, sudah cukup membadai untuk telinga aku. So, apa aku boleh katakan for the first impression punya video, ini memang straight out of the box, pasang, tengok, terus bagi impression video. Apa yang mampu ditawarkan oleh Prism Plus ni? Prism Plus ni adalah sebuah company dari Singapore actually. Jadi build quality memang totally A class. Tapi dia ada warehouse kat Malaysia. Korang jangan risau tau. Kalau anda kata korang beli, memang ship within 1-2 days dah sampai pada korang. Memang cepat gila. Tapi again, untuk model TV ini Q55QE dengan penawaran yang ada 55 inci UHD 4K HDR10 dengan 1 billion color IPS quantum punya display dengan speaker audio yang aku boleh katakan memang sangat-sangat memberangsangkan. Dia ada dia punya DTS True Surround, dia ada dia punya Dolby, everything, Android lagi kat dalam ni. Memang sangat-sangat berbala lah. Dengan penawaran harga RM2,299, nothing much to be complained. Design pun cantik, port belakang pun semua cukup. Controller pun memang boleh dikatakan agak moden. So far, apa yang mampu dihasilkan oleh TV ni memang sangat-sangat eye candy. Bak kata Abang Cerah, eye candy dan juga eye pleasing lah. Memang sedap mata memandang, sedap juga telinga yang mendengar. So guys, kalau anda kata korang suka video-video first impression macam ni, out of the box macam ni, korang boleh klik support me dengan tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.